Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita baca dari ayat dari surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Kita mula dari ayat 63 insyaAllah. Surah Al-Baqarah ayat 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, pencipta, pentadbir sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita dan Rasul untuk sekalian alam. Selawat dan salam juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya yang mulia, para sahabatnya para ahli keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita Bani Israel seterusnya. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia dengan kamu. Bila ni? Wa rafa'na fawqakumut tur, dalam keadaan atau sambil kami, semasa kami angkatkan gunung Tursina
di atas kamu. Sambil kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, serta amalkanlahnya dengan bersungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel dengan satu perjanjian yang mereka dah buat dengan Allah, iaitu perjanjian tersebut mereka mesti beriman kepada Allah, mengikut rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, dalam keadaan waktu nak ambil perjanjian tersebut, Jabal Tursina, Bukit Tursina diangkat di atas kepala mereka, dan mereka diperintahkan supaya mengambil dan menerima serta mengamalkan Taurat dengan bersungguh-sungguh. Dahsyatnya Bani Israel. Waktu nak suruh terima Taurat, dia tak terima pada mula-mula. Malah dia kata kepada Nabi Musa alaihissalam, kami nak terima Taurat ni daripada Allah sendiri. Arinallaha jahrah, kan? Kenapa nak terima daripada Nabi Musa? Kami nak tengok Allah sendiri, kata Bani Israel. Allah sesatkan lagi mereka di padang pasir, dan bukan sekadar tu, Allah angkatkan Bukit Tursina di atas mereka sambil mengikat perjanjian dengan mereka bahawa mereka terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mereka kena amalkan apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada mereka. Ini sifat Bani Israel yang degil. Nak terima Taurat ni siapa begitu sekali. Tak sama dengan kita orang yang beriman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah jadikan kita sebahagian daripada orang yang beriman, dan antara keistimewaan mereka yang beriman ialah mereka segera tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tak perlu sampai ke tahap Bani Israel. Bani Israel nak diangkat gunung atas mereka baru terima. Kita ni orang beriman, sebab tu kita sebut semalam, Allah namakan kita dengan innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman, kerana sifat umat ini mereka sangat patuh dan tunduk kepada Allah, tanpa perlu kepada perkara-perkara yang pelik. Tak nampak gunung naik ke atas udara, tak dapat hidangan daripada langit. Dan kita dah nyatakan macam mana kemuliaan para sahabat, lebih daripada golongan Hawariyin yang bersama dengan Nabi Isa alaihi salam, dan lebih daripada kumpulan-kumpulan pengikut Nabi Musa. Kerana para sahabat Nabi tak pernah minta dengan Nabi permintaan yang pelik-pelik. Sebaliknya, apabila Nabi datang kepada mereka membawa wahyu, mereka terus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kata sami'na wa ata'na. Inilah ciri yang perlu ada juga pada kita. Dengan wahyu Allah ni, jangan kita ni banyak songih. Kita akan sampai cerita Bani Israel.
Siapa pergi kat Tuhan suruh sesuatu, banyak pula persoalan dia. Sebagai orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beriman kepada semua yang Allah Taala wahyukan, dan kita beriman kepada semua apa yang Nabi sabdakan, dan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Dan ini keistimewaan orang-orang yang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat ni kena ada pada kita. Ada pada kita. Sehingga apabila datang saja kepada kita wahyu, yang kita panggil sebagai wahyu, wahyu dari Al-Quran ataupun daripada As-Sunnah, maka segera kita beriman dengannya. Apa yang Allah suruh kita, segera kita lakukan. Apa yang Nabi pesan kepada kita, segera kita amalkan, tanpa kita perlu kepada sesuatu benda-benda yang pelik. Dan indahnya agama kita, indahnya Al-Quran, kerana sifatnya sendiri yang menarik hati manusia. Mukjizat dia tu pada Quran, bukan pada benda-benda pelik. Cuma ada sebahagian daripada manusia, sifat dia dengan keimanan ni, dia nak kepada benda-benda pelik. Dan sifat dia untuk mengakui wali-wali, dia nak kepada benda-benda pelik. Dia nak suruh nanti orang boleh terbang di udara, orang boleh berjalan di atas air, benda pelik-pelik. Dia nak kepada satu yang datang daripada Allah, nak tunjuk bahawa inilah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaupun Allah Ta'ala tunjuk sebegitu, Bani Israel ni last sekali kufur juga. Kalau pesen orang yang mana dia degil, datanglah kepadanya wahyu macam mana pun, dia tak beriman. Zaman dulu, penduduk Mekah dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan, bukan setakat gunung diangkat, bulan di langit itu turun, terbelah jadi dua depan mata mereka. Sebelahnya duduk di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah lagi duduk di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi suruh cantumkan balik, Allah Azza wa Jalla angkat semula bulan itu berada pada kedudukannya. Beriman? Tak beriman juga. Kalau dah nama kafir, dah nama degil. Sehingga akhirnya mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar gunung atau bukit Safa menjadi emas. Jibril bagi tahu boleh, tak ada masalah bagi Allah. Cuba dengan syarat, sekiranya mereka tak beriman juga lepas daripada tu, Allah Ta'ala akan binasakan mereka dengan azab yang tidak pernah lagi diturunkan sebelum daripada ini kepada mana-mana orang pun dari dunia ini. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak, tangguh, biarlah, tak apalah, nak dakwah lagi. Jadi sifat yang ada pada Bani Israel dan sifat yang ada pada orang musyrikin ialah degil dia. Nak terima wahyu sampai pergi kat gunung kena angkat atas kepala. Tak terima, nanti sudah. Ajaib. Okey. Sifat yang benar menerima dengan tunduk kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Lalu Allah Ta'ala kata, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami turunkan kepada kamu ni dengan sungguh-sungguh. Wa ya'khudhu biquwwatin wa jazmin wa himmatin wa imtithal. Sungguh-sungguh di sini pegang dengan kuat-kuat, penuh semangat,
dan mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. At-Tur di sini adalah gunung lah, gunung Jabal. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang kami wahyukan di dalamnya agar kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Tak ada lama lepas daripada tu kamu semua berpaling membelakangi perjanjian setia itu. Yahudi ni dengan Tuhan pun dia mungkir. Tak lama lepas daripada tu thumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak sempurna, tidak menepatinya. Jadi kalau orang Islam nak berjanji dengan dia dan mengharapkan dia nak tepat pada janji, kita kata bermimpi di siang hari lah. Bahasa mudah kita, bagai bermimpi di siang hari. Sifat dia dengan Tuhan pun dia langgar, dengan manusia apatah lagi. Sebab tu kita tengok hari ni realitinya kat negara Israel, perjanjian demi perjanjian demi perjanjian demi perjanjian. Berapa kali dah perjanjian damai, lagu tu jugalah yang berlaku. Tak ada jalan tau dengan Yahudi ni. Kalau kata berlembut dengan dia, berapa tahun dah orang Islam bagi muka, bagi perjanjian, tak lesah-lesah juga ni. Yahudi ni mereka semua tak ada jalan, sehingga akhirnya kesudahan mereka ialah bila turun Nabi Isa nanti. Turun Nabi Isa, orang Kristian pun akan beriman kepada Nabi Isa, patah-patahkan salib mereka, kemudian bergabung dengan orang Islam yang ada, pergi lawan Yahudi. Masa tu Yahudi ni jadi pengikut Dajjal. Maka perang, berlakulah pertembungan yang besar di Syam nanti antara orang Islam dengan pengikut-pengikut Dajjal. Islam di sini termasuklah orang-orang Kristian yang dulunya Kristian, beriman kepada Nabi Isa yang turun di akhir zaman, dan mereka semua bergabung dengan pemimpin Islam pada masa itu yang kita panggil sebagai Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk. Mahdi ni makna orang yang mendapat petunjuk, bukan nama dia Mahdi bin gapo sekian-sekian dah. Kalau nama Mahdi pun pak kita pun ada nama Mahdi dah. Ni bukan Mahdi nama dia seperti nama Nabi. Nama datuk dia, ayah dia seperti nama ayah Nabi. Dia daripada keturunan Nabi SAW, dan dia memimpin umat Islam pada masa itu. Jadi Nabi Isa AS turun, orang Kristian ikut Nabi Isa, bergabung dengan Mahdi. Pergi lawan siapa? Lawan Dajjal. Siapa ikut Dajjal? Yahudi. Masa itulah akhir sekali Yahudi ni lari takut, kemudian bersembunyi di balik-balik pokok, di balik-balik batu, sehingga Allah Ta'ala kata kepada, Allah Ta'ala izinkan batu dan pokok berkata-kata. Dia panggil, ya Muslim, hai Muslim, ni Yahudi ada di belakang aku ni, bunuhlah dia. Begitulah kehinaan mereka. Setiap kali mereka ni akan atau mengingkari perintah Allah. Allah Ta'ala sebut apa? Dalam surah Isra tak apa? La tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan dibinasakan di muka bumi ni 2 kali. Dan memang Yahudi ni akhir sekali tak ada tempat tinggal dia. Dihalau daripada Allah Azza wa Jalla oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka ni tak ada tempat tinggal.
Sampai kala ni barulah nak ada negara Israel, tapi pun orang panggil negara haram. Sampai kali ni orang panggil negara haram Israel. Jadi ni Yahudi ni, sifat dia ni ada sampai akhir zaman. Apa dia? Sifat dia secara umum. Ada orang benar di kalangan mereka, tapi secara umumnya Allah Ta'ala gambarkan mereka ni ialah tidak tidak mematuhi perjanjian. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kamu sesudah itu membelakangi perjanjian setia kamu itu. Perjanjian dengan Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihnya kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah daripada mereka mengingkari perjanjian, apa pada tu Allah utuskan lagi nabi-nabi untuk Bani Israel. Allah berikan kepada mereka peluang untuk bertaubat. Lepas satu nabi datang pula nabi lain, lepas satu nabi datang pula nabi lain. Ini semua rahmat dari Allah, di mana Allah tidak membinasakan mereka seperti mana seperti mana apa? Kaum-kaum terdahulu. Kalau kaum Ad cukup tidak beriman dengan Nabi Hud seorang je, habis. Kaum Samud cukup tidak beriman dengan Nabi Saleh, habis. Kaum-kaum lain tak beriman dengan Nabi mereka, habis. Yahudi ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka fadlullah. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka, iaitulah Allah tidak mengazab mereka seperti azabnya kaum terdahulu. Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada mereka bertaubat. Datang Rasul lagi, Bani Israel ada, sampai ke hari ini ada. Ini adalah rahmat daripada Allah, belas kasihan dia. Di dunia lah, di akhirat siapa yang tidak beriman di kalangan mereka, maka akan masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi disebut di sini ay bi taubatihi alaikum wa irsaluhun nabiyyi wa irsalihin nabiyyin wal mursalina ilaikum. Fadlullah di sini, limpah kurnia Allah ialah dengan membuka pintu taubat dan menghantar rasul-rasul. Ni nikmat besar. Kita ni alhamdulillah nikmat yang sama ada, cuma Rasul tak bersilih ganti. Nabi Muhammad ada dan Allah Ta'ala jaga lagi syariat ni sampai akhir. Benda limpah kurnia yang tidak diberikan kepada umat sebelum daripada ni. Umat sebelum daripada ni yang beriman dengan Nabi itu selamat. Yang tak beriman dengan Nabi itu hancur habis, tak meninggal. Tak meninggal, orang panggil tak meninggal keturunan, tak ada generasi, mati terus, lenyap. Baik, Allah Subhanahu wa taala kata lagi, wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini sebahagian daripada mereka, segolongan Bani Israel yang menderhaka. Jadi para ulama tafsir menyatakan ada segolongan Bani Israel yang derhaka kepada
Allah Subhanahu wa taala ni, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan mengubah rupa mereka menjadi kera. Disebut dalam tafsir, okey, ya ma'syaral yahud ma ahalla min al-ba's bi ahli al-qaryati allati 'asat amra Allah wa khalafu 'ahdahu wa mithaqahu fima akhadhahu 'alayhim min ta'dhim as-sabt wal qiyam bi amrihi idh kana mashru'an lahu. Jadi Allah Ta'ala setelah ambil perjanjian dengan mereka, termasuk perjanjiannya ialah mengagungkan hari kebesaran bagi mereka, iaitulah hari Sabtu. Dalam kitab Taurat mereka, perjanjian mereka antara mereka dengan Allah ialah hari Sabtu adalah hari ibadat. Bagi Yahudi, bagi Nasrani hari apa? Hari Ahad. Bagi orang Islam hari apa? Hari Jumaat. Alhamdulillah, Allah simpan kepada kita hari yang terbaik penghulu sekalian hari. Hari di mana Allah ciptakan syurga, hari di mana Allah ciptakan Nabi Adam AS, hari di mana Allah keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Dan hari tersebutlah yang akan berlaku kiamat. Tiba-tiba mereka datang dulu, tapi Allah Ta'ala tak bagi hari Jumaat itu kepada mereka. Allah bagi hari Sabtu kepada Yahudi, Allah bagi hari Ahad kepada Nasrani, dan Allah Ta'ala bagi hari Jumaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni, antara perjanjian mereka dengan Allah ialah hari Sabtu hari ibadat. Bila hari ibadat, tak boleh langsung buat benda lain selain daripada ibadat. Walaupun nak tangkap ikan, walaupun nak berburu untuk kadar makanan sendiri, tak boleh. Tak boleh langsung. Betul, dalam tafsir sebelum ni kita kata mereka dapat manna wassalwa. Burung tu pun setiap hari mereka ambil mengikut kadar makanan dia, seekor sehari. Sampailah hari Jumaat, mereka akan ambil untuk hari Jumaat dan hari Sabtu. Sebab hari Sabtu dia tak boleh dah berburu cari makanan dan sebagainya, tak boleh. Hari betul-betul untuk ibadat. Ini pun kalau kita bandingkan dengan umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kemudahan banyak kepada kita. Kita hari Jumaat wajib hari Jumaat ni bila dipanggil azan Jumaat wajib. Lepas sembahyang Jumaat Allah Taala kata apa tu? Fa idza qadaitumus salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Lepas habis solat Jumaat, pergilah mana-mana, carilah rezeki, menega ke apa tak apa. Kita ni waktu solat Jumaat saja tak boleh. Tapi kita dah bimbang juga lah ni, pepesing orang kita ni hari Jumaat pun tak kisah dah. Tengah orang solat Jumaat pun dia bantai lagi duk makan kat kedai, restoran. Lepas daripada PKP ni makin menjadi-jadi pula. Ramai lagi orang tak solat. Dulu tak solat tu satu hal, solat Jumaat dia datang. Lah ni dengan solat Jumaat pun dia harap-harap Allah Ta'ala lindungilah kita daripada musibah dan malapetaka. Baik, jadi balik kepada cerita Yahudi ni, dia tak boleh ikat ikan hari Sabtu. Bila tak boleh ikat ikan hari Sabtu, maka dia pun letaklah apa tu alat-alat nak tangkap ikan, jala ke, bubu dia ke, mata kail dia ke, dia ikat sebelum hari Sabtu, yang hari Jumaat dia pun tinggal. Jadi ikan masuk dalam bubu dia tu hari Sabtu, dia pasang hari Jumaat, ikan tu dimasuk dalam bubu dia ke kena mata kail dia ke hari Sabtu. Lepas tu hari Ahad dia pergi ambil. Okay? Hari Ahad dia pergi ambil. Falamma kana al-lail akhadhuha ba'da inqida'is sabt.
Jadi bila habis je matahari terbenam hari Sabtu tu, masuk malam Ahad, dia pun pergi ambil. Falamma fa'alu dhalika, bila mereka buat macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menukarkan mereka menjadi kera yang hina. Kera yang hina. Dan akhirnya kalau mengikut tafsir, mereka ni bila jadi kera tu habis setakat tu. Maknanya tidak ada keturunan kera daripada Bani Israel ni. Kalau pergi jumpa kera mana-mana kata ni kau keturunan Israel dulu, tak ada. Kera adalah ni tu kera tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada orang kata apa, Allah ni anak-anak tidak akan mewarisi dosa bapak dia. Jadi kalau bapak dia dilaknat oleh Allah, setakat tu je. Tak ada pula anak tu lahir kera, kenapa aku lahir jadi kera? Sebab ayahmu dulu hari Sabtu dia ikat ikan. Tak ada. Maka mereka, keturunan mereka habis setakat tu je. Bila kera tu jadi kera, matilah apa pada tu. Ini antara iman kita, bahawa Allah ni tidak menzalimi hamba-hambanya. Okey. Dia tidak ada keturunan. Bahkan ada yang kata setelah daripada dia ditukar jadi kera tu, qala ad-Dhahhak an Ibn Abbas famasakhahumullahu qiradatan bima'siyatihim. Allah tukar mereka menjadi kera dengan sebab maksiat mereka. Yaqulu idh la yahyawna fil ardi illa thalathata ayyam. Dan dia kata mereka tidak tinggal di dunia ini melainkan 3 hari. 3 hari itu disebut dalam tafsir. Qala walam ya'shal masqat fawqa 3 ayyam walam ya'kul walam yashrab walam yansalu wa qad khalaqa Allahu al-qiradata wal khanazira wa sa'ira al-khalqi fi 6 ayyam allati dzakaraha Allah fi kitabih famasakha ha'ula'il qaum fi suratil qiradah wa kadzalika yaf'alu biman syaa'a kama yasha' wa yuhawwiluhu kama yasha'. Jadi mereka ni dalam masa 3 hari itu tidak makan, tidak minum dan tidak ada keturunan, kemudian mati disebabkan kemaksiatan mereka. Lalu kita fikir Allahu Akbar, padahal tangkap ikan je. Nah, batu muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan diremehkan nilai maksiat tu, tapi kena memandang betapa besarnya kesalahan bila dia bertentangan dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah yang besar tu bukannya tangkap ikan tak ada masalah, kecil je. Tapi yang besar ialah ingkarnya mereka kepada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian manusia dia tengok kecilnya dosa kerana kecilnya benda. Takkanlah aku setakat tu je, setakat pakai Allah, dia panggil apa, setakat pergi doa kepada selain Allah. Apa salahnya kita nak minta dengan orang-orang yang dah mati, kata dia. Sebahagian kata
kita sajanya nak bergaya fashion je. Ala-ala kita pakai pakaian Bollywood tu, kita pakailah titik bindi dia sekali. Titik atas dahi tu kan. Dia pergi, alah, ustaz-ustaz ni dia panggil sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Kita pergi supermarket tu happy-happy je. Kita pakai topi Santa Claus, kita ambil gambar sempena musim Christmas, pakaikan anak-anak kita. Saja-saja je, kita suka-suka je, bukan kita tu pun. Dia anggap remehnya perkara-perkara. Padahal perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, bila berkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, terlibat dengan dosa syirik, dia adalah sebesar-besar dosa. Jadi sebahagian manusia memandang kecilnya, remehnya amalan, tapi dia lupa kepada siapa dia melakukan kesalahan. Jadi takutlah kita kepada Allah, yang mana dengan nilai seutas tali seorang boleh dipotong tangannya dengan hukum hudud. Dengan satu maksiat Allah Ta'ala boleh saja untuk hapuskan kaum tersebut. Tapi Allah ni dengan rahmat dan keagungannya, dia bagi tangguh kepada kita. Jadi janganlah kerana tangguhnya itu kita leka dalam kemaksiatan. Banyak-banyakkanlah beristighfar kepada Allah pada pagi dan juga petang, pada siang dan juga malam, kerana Allah memberi tangguh kepada kita tu adalah kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan ayat yang seterusnya, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai satu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian. Jadi hukuman itu dilakukan, Allah Ta'ala beri supaya orang lain tak buat macam tu. Sama ada orang lain tu, orang-orang Bani Israel yang tak pergi tangkap ikan hari Sabtu, dan juga orang-orang lain yang setelah daripada itu yang dengar kisah Bani Israel. Jadi bukan semua di kalangan mereka yang kena jadi kera tu. Ada sebahagian daripada mereka yang melanggar perjanjian mereka. Yang tak langgar, Allah Ta'ala panggil tangguh. Allah Ta'ala tidak hukum mereka. Sebaliknya, hukuman kepada orang-orang yang tangkap ikan hari Sabtu tu jadi kera sebagai peringatan kepada mereka yang tak pergi, dan peringatan kepada kita yang baca cerita mereka setelah daripada itu. Kalau kita ni tersalah, cepat-cepatlah istighfar. Cepat-cepat istighfar. Walaupun kita buat banyak kali, tapi biarlah istighfar banyak kali. Kita takut kepada kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla, dan kita sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang patut ada pada kita, dan itulah rahmat Allah kepada kita, di mana Allah menangguhkan azab daripada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tartakibu martakabatil yahud, janganlah kamu buat seperti mana orang Yahudi buat. Fatastahillu maharim Allah bi adnal hiyal, kerana mereka ni Allah panggil menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan helah. Kadang-kadang sebahagian orang dia guna helah untuk halalkan. Ni boleh ni sebenarnya. Dia tukar nama-nama lain. Dia jadikan macam-macam helah untuk halalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan.
Kita tak nak bimbang. Di akhir zaman menghalalkan riba dengan nama-nama yang tidak mendatangkan riba. Pergaulan bebas dipanggil pergaulan bebas, padahal dia adalah zina. Golongan LGBT dianggap hak asasi kebebasan manusia. Semua itu ada halah-halah berlaku. Yang benar ialah kita tak nak buat perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah taala jaga kita semua. Dan kita sambung besok hari, masih lagi cerita Bani Israel. Ini cerita betul-betul cerita yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Itu cerita Bani Israel dengan lembu, yang menjadi asas kepada nama surah ini. Kita sambung besok hari, dan besok insya-Allah hari last day lah. Kemudian kita akan cuti sampai hujung tahun. Kita mula balik bulan Januari nanti insya-Allah. Okey. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.